Terima kasih banyak-banyak Sofia. Betul, percetakan 3D yang merupakan salah satu inovasi dalam industri pembuatan. Apa yang dapat saya kongsikan kepada anda pada hari ini di hadapan saya adalah beberapa produk yang telah pun dihasilkan oleh printer 3 dimensi ataupun printer 3D. Ini kalau kita lihat ini yang juga dihasilkan oleh printer 3D, dan yang paling menarik saya kira pada hari ini untuk kita kongsikan kepada anda semua, ini adalah topeng kepada salah satu karakter dalam dunia animasi, yang mana topeng ini dihasilkan oleh printer 3 dimensi dan juga mengambil masa selama 17 jam untuk disiapkan. Dan juga printer 3 dimensi ini bukan sahaja boleh menghasilkan barangan seperti ini, tetapi ia menjadi salah satu printer ataupun cara untuk menghasilkan sesuatu bahan untuk diprototipekan sebelum sesuatu perkara itu ataupun sesuatu bahan itu dikomersialkan di peringkat industri. Contohnya barang-barang dalam industri seperti barang ini, bahan yang sentiasa berada dalam dunia pembuatan dan sebagainya. Dan juga sebagai contohnya kepala kuda ini yang merupakan permainan kanak-kanak. Jadi hari ini saya sangat berbesar hati bersama dengan Haji Farhan Akmal Azmi, iaitu pensyarah kanan Seksyen Reka Bentuk Perindustrian dan Mekanikal, Jabatan Kejuruteraan Mekanikal, German Malaysia Institute, bersama dengan kita untuk berkongsi mengenai percetakan 3D ini. Okey, mungkin boleh Tuan Haji ceritakan dahulu latar belakang tentang printer 3D ini dan juga bagaimana ia digunakan. InsyaAllah. Assalamualaikum. Terima kasih Ridwan. Terima kasih kerana menjemput saya untuk memperkenalkan Cik Ridwan dengan penonton tentang 3D printer ataupun percetakan 3D lah. So dia punya sejarah tu dia start daripada tahun 80-an lagi. Lepas tu dia akan berkembang. Untuk desktop ni dalam 2001-2002 tu. Cuma yang dekat Malaysia ni yang betul-betul boom tu zaman kita PKP tu. Zaman kita PKP tu. So dia banyak kita buat CSR PPE untuk frontliner tu kan. Kita banyak gunakan yang ni lah. Tu yang sekarang ni lebih pada mainstream lah benda ni. Jadi bahan-bahan ini digunakan biasanya di print 3D ini adalah untuk dibuat prototype sebelum ia dikomersialkan di peringkat industri. Contoh perkara-perkara yang dilakukan ataupun equipment yang dihasilkan melalui printer 3D ini di prototype sebelum dikomersialkan di peringkat industri. Baik. Kalau dekat sini saya ini macam ada sejenis part lah sini. Sini. So kita akan print dulu yang ini layer by layer dengan plastik, so supaya mudah untuk pekerja ataupun student untuk membayangkan strategi untuk buat pemesinan yang sebenar. So kita boleh dah boleh gunakan padanan untuk skru, bearing. So, jadi kita boleh guna sebagai rujukan lah. Itu kelebihan dia. Untuk sesuatu equipment, contohnya yang sedang kita print ini, berapa lama kita ambil masa untuk siapkan sesuatu bahan? Ia bergantung kepada apa? Bergantung. Dia sebenarnya bergantung kepada besar objek tu. Lepas tu apa yang isi dalam objek tu. Kalau kita print untuk benda-benda yang kecil ni lebih kurang dalam sejam dua. Ataupun kalau macam ni dalam 20 minit. 20 minit boleh siap. Kalau macam Cik Ridwan kata yang ni 17 jam, 18 jam lah. 17 jam, 18 jam untuk menghasilkan topeng inilah. Okey. Dari aspek pemilihan plastik dan juga material yang digunakan untuk menghasilkan kesemua desain ini. Buat masa sekarang kalau GMI ni untuk pembelajaran dia pakai PLA. PLA ni macam industri standard lah sekarang ni, banyak orang pakai yang tu lah. Dia punya ni macam ni lah. Dia akan bentuk filament ni, dia akan print, panaskan, dia akan print ke situ lah. So kalau macam ni untuk kegunaan industri tu, selalunya kita akan pakai ABS. So dia tahan panas. So yang ni kita straight print, malah dia boleh digunakan terus pada part mana-mana aplikasi tu boleh guna. Saya difahamkan untuk reka bentuk ataupun desain yang kompleks seperti ini, kalau kita ini boleh buka ni kan, ini juga di print satu kali, bukan berkali-kali. Betul. Bagaimana proses ini? Adakah mesin yang sama digunakan ataupun ada jenis-jenis mesin untuk menghasilkan desain seperti ini? Baik. Kalau mesin macam ni disebabkan dia punya prinsip tu additive manufacturing. So bahan tu dia ditambah. So apa saja yang linkage yang ada dekat sini, apa mekanisme ada dekat sini kan, dia akan cetok sekali pada masa tu juga.
Sebab tu dia punya kelebihan tu lah. Sebab tu design-design kompleks malah design yang tak boleh untuk konvensional punya pemesinan konvensional pun dia tak boleh buat, tapi mesin boleh buat. Sebab dia penambahan tu lah. Okey. Jadi kalau kita lihat semua desain-desain yang telah pun dicetak oleh printer 3D ini yang menggunakan plastik lah. Seperti mana yang kita sedang lihat ini sedang dicetak. Jadi dari segi ketahanan kekuatan dia dengan resisten haba dan juga persekitaran bagaimana? Dia bergantung kepada bahan yang kita gunakan. Kalau macam PLA sekarang ni dia tidak berapa tahan panas. So kalau macam ABS tu dia tak tahan panas, so dia boleh guna untuk aplikasi tahan panas lah. Ataupun ada yang PP yang boleh tahan chemical. So dia boleh tahan. Dia bergantung kepada pemilihan bahan yang kita gunakan. Okey. Kalau dulu waktu PKP kita menghasilkan emas kan. Apa lagi barang-barang yang dihasilkan secara terus daripada printer 3D ini dan terus boleh dikomersialkan di peringkat industri? Selalunya kalau industri, kalau untuk IKS ni kita buat keychain lah, apa yang on the fly lah. Kita boleh print tu, customer tunggu 20 minit, 30 minit dia dah boleh dapat dah benda tu. Kalau macam industri macam ni lah, kalau macam ni kita boleh, kalau macam contohnya barangan tu dia tak dikeluarkan lagi. Kita boleh scan 3D scan, lepas tu kita boleh print terus daripada sini. So kita guna bahan yang betul dan boleh digunakan terus daripada ni lah. Dari segi jenis mesin pula bagaimana? Kerana pengamatan saya pada tahun 2010 dulu saya pernah jugalah belajar dan juga bekerja mengenai mesin ini. Ada yang besar, ada yang kecil. Betul. Dari segi kompleksitinya bagaimana dan saiz mesin itu pada masa sekarang? Sebenarnya dia yang ini adalah jenis FDM. So dia food production. Ada yang jenis yang besar industri punya grade kan, yang boleh print besi sekalipun. Besi. So dia guna powder, dia tembak dengan laser. So prinsip yang sama, layer by layer by layer. So dia yang tu yang digunakan untuk industri lah. Kalau printer 3D yang menggunakan besi tersebut, adakah barang yang dihasilkan itu ataupun desain yang dihasilkan itu boleh diteruskan terus digunakan untuk industri? Boleh. Bergantung kepada kadang-kadang dia boleh digunakan sebab dia punya accuracy ni lebih pada 90-80%. So dia sesuai lah untuk digunakan untuk dalam keadaan industri lah. Di jabatan di JMI, bagamana mesin dan juga printer 3D ini digunakan terutamanya apabila kita bercakap mengenai pelajar-pelajar? Okey, daripada segi JMI ni, daripada site JMI, so student pelajar didedahkan dengan mesin ni seawal semester 2 lagi. Sehingga mereka punya final year project lah. So jadi daripada didedahkan dengan perkara 3D ni lah. Daripada dah tahu dah. Okey. Saya kira ini merupakan salah satu projek besar jugalah. Kalau satu topeng ini mengambil masa 17 jam untuk dihasilkan, part-part lain bagaimana? Saya percaya takkanlah buat topeng saja. Kita kena print satu-satu lah. Print satu-satu. Tapi dekat JMI banyak mesin, so mudahlah sikit dia nak segregate tu lah. Okey, katakanlah dalam masa yang sama ada jugalah klien-klien daripada luar berminat untuk mendapatkan khidmat di JMI terutamanya dari aspek reka bentuk ini. Bagaimana boleh hubungi dan juga apakah servis yang ditawarkan oleh JMI? Yes, sekarang ni JMI akan menawarkan intake untuk Januari masih dibuka dan kami ada 2 intake Januari dan Julai. So kebanyakan kami punya courses tu adalah pada kemahiran lah, 100% kemahiran. Lepas tu dia ada asrama, ada pesyarah-pesyarah yang pengalaman. Okey. Dari segi kerjaya pula pencetakan 3D ini bagaimana? Ini lebih kepada orang yang buat prototyping. Prototyping lah lebih kepada penting. Sesuai juga untuk industrial design. Mana-mana design sebab apa yang diperlukan prototype yang cepat dibuat. Kita boleh gunakan 3D printer ni lah. Okey. Sepanjang pengamatan lah Tuan Haji, apakah desain yang paling kompleks pernah dihasilkan oleh printer 3D ini? Kompleks yang pernah saya jumpa tu desain yang lebih kepada organik punya desain. Organik contohnya? Sebab contoh macam daun-daun, lepas tu kerangka coral tu, jadi ke arah macam tu lah. Dia kompleks kan dia. So dia banyak dia punya segi-segi tu kebanyakannya konvensional susah nak buat.
So jadi guna 3D printer ni lebih senang lah kita nak buat tu sebab dia adding of material lah. Okey, mungkin sedikit kata-kata akhir daripada Tuan Haji untuk bercakap mengenai kebolehan 3D printer ni terutamanya untuk usahawan-usahawan kita. Usahawan dah. Kepada IKS je 3D printer ni sebagai nilai tambah lah kepada dia punya ni, macam contoh macam printer kertas tu lah, tambah tapi dalam keadaan 3D lah. Jadi boleh buat pelbagai jenis alatan-alatan boleh digunakan terus. Lepas tu senanglah untuk digunakan. Jadi ini antara beberapa, kalau anda lah usahawan untuk menghasilkan cenderahati, anda boleh menghasilkan cenderahati. Contohnya seperti ini. Ini adalah boleh print gambar juga. Boleh Print gambar Betul, secara 3D. Jadi kalau kita nak bagi dekat customer kita ke klien kita ke sebagai cenderahati, ini adalah satu cenderahati yang cukup bermakna lah untuk kita semua. Selain daripada itu juga ada ini macam card holder. Jadi untuk usahawan boleh juga menggunakan mesin ini untuk menghasilkan card holder sebegini, selain daripada cenderahati-cenderahati yang kecil sebegini yang boleh dijadikan keychain dan sebagainya. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Haji Farhan Akmal Azmi, iaitu pensyarah kanan Seksyen Reka Bentuk Perindustrian dan Mekanikal, Jabatan Kejuruteraan Mekanikal German Malaysian Institute. Baiklah, kita berehat seketika sebelum kita mengakhiri Selamat Pagi Malaysia edisi khas di Karnival Usahawan Desa 2023 di Anjung Gloria Putrajaya. Kita berehat seketika.